Okey. Okey, semua dah ready Dah. 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 Mana ni? Habib mana Habib? Tak masuk? Dah. Tidur ni. Okey, kita mulalah. Sebentar nak tunggu diorang masuk tu. Kamu semua dah tengok kan tadi video? Dah tengok tadi video? Dah. Dah, semua dah tengok. Tapi pelik jugalah kan. Saya bagi video tu 12 minit. Tapi dah 6 minit dah siap dah. Laju betul korang ni tengok kan. Allah Akbar. Santai. Sikit-sikit. Sikit-sikit kan. Okey. Gambar apa semua clear kan. Okey, kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau suara saya tak dengar ke apa, beritahu Okey. Okey. Berapa orang ni? 14 orang ni. Tak apalah. Okey, hari ni kita nak belajar tentang tajuk sistem pemerintahan Islam kan. Okey. Bila kita sebut sistem pemerintahan Islam ni, dia bermula pada zaman bila? Sebab boleh kita tahu bila dia mula. Dengar tak ni? Ke ada yang tak dengar? Tak jelas. Dah balik siap. Tak jelas lah. Kurang jelas. Okey, bila kita sebut pasal sistem pemerintahan Islam ni, bila bermulanya sistem pemerintahan Islam? Jelas tak? Kan yang tak dengar ni? Jelas. Jelas. Ni saya nak cakap, saya record tau. Boleh. Ni saya record. Okey. Dan ni jugalah kelas last lah, kelas last kita. Lepas ni dah tak ada kelas dah. Dah habis dah. Okey. Bila bermulanya sistem pemerintahan Islam ni? Awal-awal dah jam ni. Ya. Madinah. Kan, bermulanya hijrah Nabi ke Madinah. Madinah kan. Mana tadi Liverpool tadi? Tu S. Keluar dah? Ada. Ada lagi. Okey, itulah kalau kita sebut pasal sistem pemerintahan Islam ni, kita fikirlah yang pertama sekali, sistem Islam ni bermula semasa perhijrahan Nabi ke Madinah. Kan? Selepas kerajaan baginda Nabi Muhammad SAW, kerajaan siapa pula? Abu Bakar. Sistem Abu Bakar kan. Kira kita apa? Sistem pemerintahan khalifah lah kan. Lepas sistem khalifah, siapa pula? Para tabi'in. Nabi. Lama. Tabi'in. Kan benar. Yalah para tabi'in, tapi Maaf ya. sistem pemerintahan siapa pula? Bani apa pula lepasnya khalifah habis? Bani apa?
Bani Umayyah. Bani Umayyah kan. Ni macam semua macam ngantuk ni. Semua tak semangat ni. Ada apa? Semangat. Oh, mentang-mentang kelas cikgu lelaki tak semangat Kalau kelas cikgu perempuan, bukan main. Ni paling semangat Ustaz. Semalam saya tengok kelas apa cikgu Najwa tu bukan main. Allah, Habib malah semangat. Habib semangat. Oh, ni kelas pun tak masuk Habib. Kena. Habib. Okey lah, lepas daripada zaman khulafa, zaman khalifah, Khulafa Rashidin, jadinya zaman Bani Umayyah. Lepas zaman Bani Umayyah, zaman Abbasiyah. Abbasiyah. Lepas Abbasiyah, Turki Utsmaniyah. Turki Utsmaniyah kan. Itulah dia punya, kalau nak ikutkan ada lagi lah dia punya jalur-jalur dia tu kan, tapi kita bukan nak belajar sejarah ni, kita just nak belajar umum je. Okey. First kali. Okey, ni boleh masuk ni Ni kalau buka kamera ni mesti semua tutup mata ni. Ngantuk tidur ni. Zulil ni. Okey. Kita masuk kepada yang pertama sekali. Konsep asas sistem pemerintahan Islam. Okay. Sistem pemerintahan Islam ni merupakan satu kaedah pemerintahan sebuah negara yang ditadbir berdasarkan ajaran agama Islam serta melaksanakan syariat Islam kan. Hari ni saya nak panggil lah. Siapa ada ni? Saya nak panggil ni lah. Syah Kakib ni. Mana ada Syah Kakib ni? Ada Ustaz, ada. Ada Ustaz. Ni. Baca ni. Baca surah Al-An'am ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul hisabi wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallah. Ya. Apa maksud dia? Maksud dia, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi, dan dia meninggikan berapa darjat sebahagian kamu atas sebahagian yang lain untuk menguji kamu terhadap apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Kan? Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan? Okeylah, itu dia punya dalil lah kan. Kalau kita nak jawab exam, apa dalil dia? Inilah. Okey, first kali kalau kita sebut sistem pemerintahan Islam ni, yang kita kena tahulah kan, apa ciri-ciri yang menyebabkan sistem tu dipanggil sebagai sistem pemerintahan Islam, kan? Agak-agak Malaysia ni dia mengamalkan sistem pemerintahan Islam tak? Tak dengar lagi ke? Tak. lambat sikit lagi. Kan? Malaysia ni agak-agak dia mengamalkan sistem pemerintahan Islam tak? Kurang. Tengah-tengah. Kurang dengar? Dia tengah-tengah. Malaysia dengan okey. Dengarkan kurang dengar tadi. Kan Malaysia ni dia tidak laksanakan sistem pemerintahan Islam lah kan. Sebab dia laksanakan sistem demokrasi kan. Itulah. First kali yang kita nak tahu ciri-ciri sistem pemerintahan Islam ni apa dia? Meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemegang kuasa yang mutlak, manakala manusia dan sebagai khalifah hanya pemegang amanah. Dia nak buat keputusan apa sekalipun, dia tak boleh lah. Macam dia macam mana pun dia kena letakkan Allah nombor satu lah kan. Dia kena letakkan Al-Quran apa semua. Apa sekalipun undang-undang pemerintahan dia tak boleh nak berlanggar dengan Al-Quran ke, berlanggar dengan hadis Nabi ke apa semua. Dia mestilah meletakkan Allah sebagai pemegang kuasa yang mutlak kan. Dia ni just pemimpin ni, just orang kata apa, pemegang amanah je. Dia tak ada kuasa lebih dah. Allah yang paling berkuasa. Okey. Macam kita tahu yang kalau bila mana
pemerintah Cina kan. Cina dulu dia dia gelarkan diri dia sebagai jelmaan Tuhan kan. Kita belajar sejarah kan. Okey, maksud dia, kamu bayangkan maharaja-maharaja Cina dulu, dia punya rakyat pun tak boleh nak tengok muka maharaja dia. Betapa dia nak agungkan maharaja dia, rakyat tak boleh tengok muka. Sebab tak sama taraf macam tu. Okey. Yang kedua ni, peranan umat Islam sebagai khalifah yang diamanahkan untuk memakmurkan muka bumi. Kan, untuk memakmurkan muka bumi ni. Okay. Umat Islam ni kalau nak jadi khalifah, dia kenalah makmurkan muka bumi. Dia tak bolehlah buat kerosakan, dia tak bolehlah kan raja nak berperang, dia semua tak boleh. Dia kena, orang kata apa, Islam ni satu agama yang orang kata apa, yang salam maksud dia apa, yang aman kan, yang tenang, yang selamat, macam tu lah. Yang ketiga ni, okey, kalau tak dengar beritahu okey. Yang ketiga ni, mengamalkan syura' dalam pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apa maksud syura' ni? Apa maksud syura'? Syura' Apa dia apa? Apa maksud syura'? Apa yang dikatakan dengan maksud syura' ni? Mengamalkan syura' dalam pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apa maksud syura'? Mesyuarat. Kan, mesyuarat kan. Dia kena perbincangan lah orang kata kan. Mesyuarat ni kita nak bincang. Macam tu lah. Mengamalkan syura' dalam pemerintahan. Dia macam mana pun, pemimpin dia kena amalkan syura' lah. Dia tak boleh lah buat keputusan berdasarkan diri dia sendiri. Okey, yang keempat ni, segala perkara yang diputuskan dan dilaksanakan dalam pemerintahan bersesuaian dengan kehendak rakyat serta bertetapan dengan syariat Islam kan. Apa benda yang pemerintah nak buat sekalipun, dia kenalah bersesuaian dengan kehendak rakyat kan. Tak boleh lah kalau rakyat ni dia suka makan, orang kata apa, dia suka makan ayam, kita bagi dia makan ikan. Contoh macam tu lah kan. Dia suka, kita bagi benda yang orang kata apa, yang rakyat tak nak, macam tu lah. Dia sebagai pemimpin ni, dia kena tengoklah apa kehendak rakyat tu. Tapi tak boleh juga berlanggar dengan syariat Islam. Dia kena mestilah selari dengan syariat Islam. Okey. Yang kelima, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, iaitu menganjurkan kebaikan serta mencegah daripada melakukan kejahatan kan. Pemimpinlah dia punya paling orang kata apa, paling berkuasa sekali lah dalam mengamalkan, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar kan. Ajak kepada kebaikan dan mencegahi kemungkaran. Kamu semua tutup mic ke buka mic? Tutup. Tutup. Buka tak apa, kesian saya cakap seorang-seorang ini. Boleh Ustaz. Asal macam sembang dengan ni, dengan lampu. Sorry, tempat saya hujan, nanti bunyi hujan. Bunyi hujan. Tak apa ya. Dia santai-santai je hari ni. Okey, yang kelima. Yang keenam. Yang keenam ni, rakyat terdiri daripada golongan yang meyakini prinsip dan dasar negara Islam serta mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Rakyat ni mestilah daripada golongan yang yakin dengan prinsip dan dasar negara Islam kan. Kita nak sistem pemerintahan Islam ni, rakyat pun dia kena terimalah. Agak-agak kat Malaysia ni kalau kita buat sistem pemerintahan Islam, rakyat terima ke tak? Bagi pandangan kamu, agak-agak rakyat terima ke tak? Tak semua terima. Tak semua terima kan. Tak semua terimalah. Kita kan sekarang ni kan banyak golongan kan. Ada golongan macam-macam lah. Golongan liberal lah, apa semualah. Dia tak semua setuju dengan. Tak semua terima. Tak semua. Okey, yang ketujuh ni, bebas daripada ikatan keturunan. Ustaz sampai sangkut Ustaz. Apa dia?
Apa dia? Soalan ni? Oh, Ustaz sangkut. Sangkut-sangkut? Oh, kamu tak dengar suara ya? Sekejap tengok je. Halo, dengar tak? Ustaz sangkut Ustaz. Sekejap. Halo? Sangkut-sangkut lah? Dengar tak ni? Sangkut. Sangkut-sangkut. Sekejap saya tukar ni sekejap. Sekejap Oh ya ke? Internet saya lag ke? Okey tak lagi? Hujan ke kat luar? Tak hujan pun. Kejap ya. Mana saya punya ni? Kamu dengar tak? Dengar? Dia punya ni sangkut kejap. Hai, internet ni pun time-time ni lah nak sangkut. Sangkut tak? Kejap
Okey lagi. Dengar tak? Hello, dengar tak? Line dah okey Ah, belum? dengar Ustaz. Okey. Okey sikit. Oh. Pakai kamera laptop ni. Ui, kelabunya. Mana yang ramai keluar apa tadi? Tak tahu. Bila kita sama benda ni. Nampak tak? Nampak tak slide? Nampak. Ni okey sikit ke macam mana ni? Okey sikit Okey. Okey dah. Mana tadi yang ramai keluar ni, so dia orang masuk balik. Sama. Beritahulah group so masuk balik. Okey, kita sambung tadi. Sangkut lagi Ustaz. Sangkut lagi ya? Line tak okey lagi ke? Aduh, pelik ah. Sangkut sikit. Sangkut sikit. Ni saya cakap, dengar tak? Ke teruk sangat bila sangkut dia tu? Okey. Okey ya? Dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Biasalah kan duduk kedah macam ni lah. Line dia. Okeylah, kita sambung balik tadi. Kalau tak okey lagi beritahu Baik. Okey. Yang ketujuh tadi apa dia? Bebas daripada ikatan keturunan, warna kulit, kawasan geografi dan sebagainya. Kan? Dia tak boleh lah orang kata apa. Nak jadi sistem pemerintahan Islam tak boleh lah. Dia kena ada keturunan dia je jadi pemimpin. Kan? Warna kulit dia kalau hitam jadi pemimpin. Tak boleh lah. Kalau kawasan geografi ni, contoh macam nak jadi pemimpin mestilah orang apa Tasik apa BT apa nama dia? Bandar Tasik Puteri kan. BTP BTS lah. Bandar Tasik Puteri tu tak boleh lah macam tu. Kan? Ni sebut pasal BTS mesti ramai beratur beli ni kan. BTS punya McD semalam ni. Betul. Nugget je. Kamu ada beratur tak? Ui, malu tak ada. orang. Tak ada lah. Saya tengok orang kat TikTok kuat lawak beli nugget je. Kan? Kamu tak ada buat macam tu? Tak ada. Alhamdulillah, tak ada lagi. Kalau ada saya jumpa saya tak mengaku anak murid tu. Okeylah, yang ke-8, negara Islam mengutamakan penghayatan akhlak yang mulia dalam semua aspek kehidupan. Kan kita kalau menjadi pemerintah negara Islam yang baik ni, semua benda nak kena apa? Berakhlak mulia lah dalam semua benda, tak kira lah dengan non-muslim ke dengan muslim ke apa ke, semua kita kena adil dan tunjukkan akhlak yang mulia. Okey. Kita pergi kepada sistem pemerintahan Islam di Madinah kan. Okey. First kali dekat Madinah ni kita tahulah kalau bermulanya sistem pemerintahan Islam kat Madinah ni lepas hijrahnya Nabi daripada Mekah ke Madinah. Tahun berapa hijrah? 1000. Wah. Tak ada. tahun kalau ikut tahun hijrah tu tahun pertama lah kan. Kalau hijrah dikira daripada tahun startnya hijrah tu. Macam tu lah. Okey. Sistem pemerintahan Islam dekat Madinah ni, setibanya Rasulullah SAW dekat Madinah, semasa peristiwa hijrah, baginda membentuk negara Islam yang pertama. Terdapat beberapa tindakan yang penting dilaksanakan oleh baginda sepanjang tempoh pemerintahannya. Antaranya adalah dengan mengamalkan konsep syura dalam pemerintahan dan terbentuknya piagam Madinah. First kali baginda SAW kan, dia datang ke Madinah, dia buat apa? Dia amalkan konsep syura tu. Dia amalkan konsep syura, lepas tu dia bentuklah satu piagam Madinah.
Ni kalau sebut piagam Madinah ni agak ingat tak ni? Ingat. Ingat eh? Ingat. Apa beza piagam Madinah dengan piagam Aqabah? Oh, ada beza. Tak ada beza? Ada dua. Ada Tahu dua. ada dua. Apa dia? Siapa boleh beritahu? Biasa dah. Beza pun apa? Piagam Madinah dengan piagam perjanjian Aqabah. Piagam Madinah dengan perjanjian Aqabah. Mesti Google lah tu. Tak ada. Okey lah, kita masuk sagilah jawab tu. Okey, first kali konsep syura dalam sistem pemerintahan Islam. First kali apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Umar berkaitan dengan isu tawanan perang Badar. Kan? Waktu dah orang kata apa? Time perang Badar tu kan dah menang, Islam dah menang perang Badar dengan Quraisy. Lepas tu Ustazah pada Rasulullah ni dia tanya pandangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Agak-agak kita nak kena buat apa dengan tawanan kan? Sedangkan Nabi pada waktu tu pemimpin kan. Patutnya dia ada kuasa, dia ada orang kata apa? Dia ada authority kan, dia ada kuasa dia tu nak buat apa je sebab dia pemimpin. Tapi Nabi dia nak tunjukkan dekat kita apa? Yang bahawa sistem Islam ni dia mengamalkan sistem konsep syura kan. Apa nak buat pun kena berbincang dulu. Macam itulah. Sayyidina Abu Bakar pun kata yang menyatakan supaya tidak dibunuh tawanan perang tersebut. Ada yang nak masuk kan? Okey. Faham tak kat sini? Boleh nampak tak? Siapa baru masuk tu? Saya. Orang nak habis lah baru nak masuk. Ada hal sikit ni. Mesti dia tidur tadi ni. Ada hal sikit. Ada sikit, okay, tak apalah. Okey, yang kedua ni, sebelum berlakunya perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mesyuarat dengan sahabat untuk pilih lokasi. Kan, dia nak pilih lah lokasi perang kat mana. Sama ada dekat dalam ataupun dekat luar kota Madinah. Kan, baginda berpendapat agar peperangan berlaku di dalam kota Madinah. Kan, tapi para sahabat dia cakap dia berpendapat sebaiknya peperangan berlaku luar daripada kota Madinah kan. Dia ambil kira penduduk Madinah waktu itulah kan. So dah pendapat dah sahabat dia menyuarakan pendapat tersebut, Rasulullah pun terima dan memutuskan peperangan berlaku dekat luar kota Madinah kan. Sebab sahabat fikir kalau kita perang dalam kota Madinah ni ramai yang akan jadi mangsa lah kan. Orang kata apa, para wanita, budak, anak-anak apa semua akan jadi mangsa. Apa ni? Dia cakap apa ni? Ustaz izinkan Ustaz nak sekejap. Pergi. Okey, itulah nak tunjukkan bahawa Rasulullah ni dia memang mengamalkan konsep syura. Okey, yang ketiga ni kisah famous lah kita tahu kan. Sebelum berlakunya perang Ahzab ni, Nabi mesyuarat dulu dengan kawan-kawan, dengan sahabat dia. Kan, dengan sahabat baginda, macam mana cara kita nak melawan tentera Ahzab ni. Tentera Ahzab ni tentera apa? Siapa boleh beritahu apa tentera Ahzab ni? Hello, dengar tak? Dengar. Siapa boleh bagi tahu apa tentera Ahzab ni? Kering. Tentera yang diladat. Apa dia? Siapa ada jawapan? Apa yang dimasukkan dengan tentera Ahzab ni? Ahzab ni nama orang ke apa?
Hmm? Dengar tak ni? Ke tak clear? Azab Ustaz. Oh, nama tentera bersekutu kan. Tentera Ahzab ni bermaksud pakatan. Bukan Pakatan Harapan lah. Masuk pakatan tu. Tentera Ahzab ni maksud dia pakatan. Pakatan puak-puak kafir Quraisy kan. Bani Yahudi. Yahudi Madinah berpakat kan dengan Quraisy. Dengan kafir Quraisy. Ada lagi lah. Nak serang Madinah. Okay. So, sebelum berlakunya perang Ahzab tu kan, so Nabi dengan sahabat dia berbincang tu, dia bincang apa semua. Lepas tu muncullah Salman Al-Farisi kan, kita tahulah kisah ni semua orang tahu. Salman Al-Farisi cakap apa? Dia waktu dulu dekat Salman Al-Farisi ni dia orang mana? Orang Syam kan, dia orang Syam. So dia pernah tahu dulu waktu berperang dia orang akan gali satu parit yang besar. Satu parit yang besar yang keliling kota mereka nak perang tu. Macam itulah dia cakap kat negara baginda. Lepas tu Nabi pun terima dia punya idea. So Nabi galilah parit yang besar mengelilingi Madinah. So tentera Ahzab ni tak boleh lah. Agar nak lintas jatuh. Macam itulah. Dia punya orang kata apa? Taktik perang tu menjadilah. Sebabkan Nabi dia mengamalkan Majlis Syura. So terselamatlah kan. So kemenangan berpihak kepada umat Islam. Okey. Okey tak ni? Semua okey ke ni? Okey tak? Okey. Okey ya. Sikit lagi kita nak habis dah ni. Semalam kamu semua ada kelas dengan Ustazah Najwa kan? Betul tak? Ya Ustaz je. Semalam kamu ajar tajuk, kamu belajar tajuk apa? Tajuk Undang-Undang Islam PSI. Oh semalam PSI. Tengah kat okey. Mesti semalam semua semangat kan? Semua macam kalau tanya jawab je. Kalau tanya jawab kan. Betul tak? Yang tak datang pun datang semalam. Yang tak datang pun datang. Oh, dia semangat dia lain macam kalau dengan perempuan ni. Cikgu ada tu kan semangat tu. Oh. Tambah dapat cikgu handsome pula lagi lah. Ni nak mengampu ni jauh sangat ni. Okeylah. Kita pergi kepada Piagam Madinah kan. Tajuk ni berat, bukan berat lah, dia macam panjang sikit Kamu semua agak raya itu ni tak? Raya beraya tak itu? Raya beraya tak? Raya pun macam tak raya ni gua ada COVID kan. Kan ada yang langgar ni juga kan, langgar je pergi juga beraya. Raya tapi tak beraya. Raya tapi tak beraya. Tapi mesti ada kan, pergi lah rumah member apa semua tu. Bohong lah kalau tak ada. Betul tak? Okey. Dengar tak ni? Dengar Dengar Ustaz, dengar. Tapi dia macam lambat sikit kan? Dia macam Ada lambat. lambat sikit. Itulah maybe internet kot. Okey, kita pergi kepada Piagam Madinah. Okey. Piagam Madinah ni semua orang tahulah kan. Piagam Madinah apa ni? Perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Kan, itulah maksud dia Piagam Madinah. Nabi buat perjanjian dengan semua penduduk dekat Madinah pada waktu tu. Okey, apa dia punya yang disentuh, aspek apa yang disentuh dalam piagam tersebut? Kan, first kali disentuh pasal apa? Kepimpinan negara, perpaduan, pengiktirafan kepelbagaian kaum, keselamatan, jaminan sosial,
kebebasan mengamalkan agama, penguatkuasaan undang-undang, hak asasi manusia, tanggungjawab dan hubungan luar. Oh, panjang. Kan itulah dalam Piagam Madinah. Kamu kena ingatlah nanti kalau soalan tanya Piagam Madinah sentuh ke siapa, inilah dia punya ni. Bagi contoh kan, ingatlah kena ni. Okey. First kali bila kita sebut kepimpinan negara ni, Rasulullah SAW merupakan pemerintah dan ketua negara. Baginda sentiasa dirujuk dalam menyelesaikan sebarang masalah yang berlaku dalam negara tersebut. Kan apa-apa sekalipun semua pergi dekat Rasulullah kan. Pada waktu Piagam Madinah itulah Rasulullah sebagai ketua, apa ada masalah sekalipun semua pergi dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Perpaduan, menyatu dan mendamaikan perhubungan antara suku kaum di Madinah yang sebelum ini sering bertelagah. Suku kaum apa yang sering bertelagah? Siapa boleh bagi contoh? Suku kaum apa yang bertelagah dekat Madinah pada waktu tu? Ingat tak? Dengar tak suara saya? Dengar? Dengar.